Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Sabtu, 31 Januari 2021, cikgu membuat rakaman untuk anak-anak didik cikgu bagi mengikuti kelas geografi tingkatan 3. Okey, pada hari ini cikgu nak sambung berkaitan dengan bab 3, iaitu pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, dalam bab ini ada dua benda yang perlu awak tahu, iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Mengapa tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar ini sering berkait? Kerana tumbuh-tumbuhan semula jadi merupakan kawasan habitat bagi hidupan liar, dan kedua-dua ini merupakan makanan kepada manusia. Sebab itu tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar ini memberi kesan akhirnya kepada manusia. Okey, kalau dulu sukatan yang dulu dia dipanggil tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia, tak silap cikgu sukatan KBSM. Tapi pada sukatan KSSM tingkatan 3 ini, inilah pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, kalau dari sudut geografi dipanggil flora dan fauna. Flora itu adalah tumbuh-tumbuhan semula jadi dan fauna itu adalah hidupan liar. Dua benda ini sering berkait antara satu sama lain dan ia akan memberi kesan kepada salah satu ini. Misalnya, cikgu ambil contoh, tumbuh-tumbuhan semula jadi sekiranya pupus akan memberi kesan kepada hidupan liar. Sama juga dengan hidupan liar. Hidupan liar kalau pupus juga memberi kesan kepada manusia. Okey, pada bab ini kita tengok sebentar lalu keadaan persekitaran fizikal dunia yang pelbagai telah menyebabkan wujudnya kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Tahukah anda faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar? Bagaimanakah faktor bentuk muka bumi, saliran, tanah dan iklim mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar? Okey, persoalan ini kita akan masuk satu demi satu dalam topik ini. Okey, apa yang anda akan pelajari dalam bab ini iaitu ada 4. Yang pertama, mengenal pasti faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, yang kedua, menguraikan faktor bentuk muka bumi, saliran, tanah dan iklim yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Yang ketiga, menganalisis pengaruh bentuk muka bumi, saliran dan tanah terhadap jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Manakala yang keempat, yang terakhir, menganalisis pengaruh iklim terhadap jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Dalam empat ini dia berkait, sering berkait antara tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey. Kalau awak tengok
Kalau awak tengok dalam um, okey, kalau awak tengok dalam info tu, Sobil merupakan seekor burung yang amat besar ditemui di kawasan Paya Tropika Timur Afrika. Burung ini mempunyai purata ketinggian 4 kaki dan lebar kepaknya adalah 7 kaki. Besar tu burung ni. Kalau awak tengok National Geographic, kalau siapa yang sering tengok siaran National Geographic tentang cerita binatang tu, tapi sekarang ni National Geographic bukan hanya sekitar cerita binatang sahaja semua dia lebih mencakupi segala bidang dah sekarang. Baguslah. Bukan hanya memaparkan cerita-cerita binatang sahaja. Dia banyak memaparkan cerita-cerita berkaitan dengan kejuruteraan. Kalau ada pernah satu kali tu cikgu tengok bagaimana dia membina terowong bawah tanah. Satu lagi membina terowong di Kuala Lumpur. Okey, ni burung ini kalau dalam National Geographic tu dipanggil burung herring. Herring ke herring tak tahulah sebutan dia macam mana. Okey, berkaitan dengan topik yang anda akan pelajari ada 3 1, 2, 3. Yang pertama faktor persekitaran. Faktor persekitaran fizikal ada 4 faktor. Yang pertama bentuk muka bumi, 2 saliran, 3 tanah, 4 iklim. Okey, faktor-faktor persekitaran fizikal ini akan dihuraikan secara terperinci di dalam topik ini. Okey, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Dan yang ketiga, pengaruh iklim terhadap jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, untuk 3 ni dia berkisar kepada jenis-jenis iklim dan iklim yang terdapat di dunia ini. Ini hanya 4 iklim saja yang dikaji dalam bab ini. Jadi iklim ini mempengaruhi jenis tumbuhan dan juga hidupan liar. Contoh iklim gurun panas. Jenis tumbuhan dia apa dia? Jenis hidupan liarnya macam mana? Sama juga dengan iklim monsun tropika. Dia tak sama antara iklim ni dengan iklim bawah ni yang lain-lain lah. Dan negara-negara yang mengalami iklim ini pun negara-negara tertentu lah. Okey. Bagaimanakah faktor bentuk muka bumi, saliran, tanah dan iklim boleh mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar? Okey. Kalau dia tanya soalan ni boleh jadi soalan esei lah ni bahagian C biasa dia tanya macam ni. Soalan untuk anda menghuraikan bagaimanakah faktor bentuk muka bumi. Faktor bentuk muka bumi yang tadilah, yang 4 tadi awak kena huraikan. Bagaimana faktor tersebut boleh mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, ni soalan biasa bahagian C lah. Jadi awak kena huraikan. Cara jawab tu nanti kita tengok macam mana. Okey, 3.1 faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Dunia kita kaya dengan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang berbeza mengikut persekitaran fizikal, merangkumi bentuk muka bumi, saliran tanah dan iklim. Dalam topik ini dia sering kali sebut
bentuk muka bumi, saliran, tanah dan iklim. Maka awak tak boleh inilah, tak boleh lupa 4 perkara ni, 4 faktor ini. Okey, yang pertama, bentuk muka bumi merujuk ke pelbagaian ciri serta ketinggian sesuatu permukaan daratan yang diukur dari aras laut. Okey, yang kedua, saliran merujuk iklim. Saliran merujuk ciri-ciri pola aliran sungai dan cawangannya serta kuantiti air yang mengairi sesuatu kawasan bentuk muka bumi. Tanah pula merujuk kepada lapisan atas, lapisan paling atas di permukaan bumi yang terhasil daripada 2 bahan. 2 bahan ini awak kena ingat. Bahan organik dan juga bahan bukan organik. Dan yang terakhir iklim. Iklim merujuk kepada kombinasi beberapa elemen seperti suhu hujan, angin, tekanan udara, keadaan awan serta kelembapan udara dan cahaya matahari dalam tempoh yang panjang di sesuatu kawasan. Okey, bila anda belajar iklim, dia ada kaitan dengan cuaca. Contohnya bab 2 bab berapa cikgu lupa, di tingkatan 2, cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim ini dia ada perkaitan antara 2 benda ni. Sebab itu ada pelajar tanya, cikgu apa beza cuaca dan iklim? Okey, cuaca dan iklim, kalau senang awak nak ingat, iklim ni dia berlaku dalam tempoh yang panjang. Cuaca ni berlaku dalam tempoh yang singkat. Yang panjang ni maksudnya bermusim lah. 3 bulan, macam 4 musim kan. 4 musim. Kejadian 4 musim. Tempohnya 3 bulan. Musim bunga 3 bulan. Lepas tu musim luruh. Musim bunga, lepas tu musim sejuk. Lepas musim sejuk, musim apa lagi? Musim luruh. Lepas tu musim panas. Gitu. Ikut cycle dia. Ni faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. 4 ni lah, 4 faktor ini. Okey. Senaraikan 4 faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, 4 faktor inilah yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Dan dalam 4 faktor ini pula dipecahkan pula. Beberapa jenis. Contohnya bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi ni dia ada 4 pula. Tanah pamah, tanah tinggi, saliran dan pinggir laut. Okey. Saliran pula berapa? Tanah pula jenis-jenis tanah. Iklim pula dalam bab ini dikaji hanya 4 iklim. Okey. Saliran ialah pola aliran sungai dan cawangannya. Okey, seterusnya faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Ni faktor yang mempengaruhi. Tadi faktor persekitaran fizikal. Ni faktor yang lebih besar. Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti bentuk muka bumi, saliran, iklim dan tanah. Dalam 3.2 ini dia perincikan bentuk muka bumi ada berapa faktor, saliran ada berapa pula, iklim ada berapa jenis iklim, tanah ada berapa jenis tanah, mengikut iklim-iklim tertentu. Tanah ni dia ikut iklim-iklim yang tertentu. Okey, kita masuk satu persatu, iaitu yang pertama, bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi terbahagi kepada 3 jenis, iaitu sepatutnya 4 jenis. Dalam ni pun dia ada 4 tak salah cikgu.
Iaitu tanah tinggi, tanah pamah dan pinggir laut. Setiap bentuk muka bumi ini dilitupi oleh tumbuh-tumbuhan semula jadi serta didiami oleh hidupan liar yang berbeza-beza. Okey, bila kita kita masuk topik berkenaan dengan bentuk muka bumi, adakah anda berfikir? Ini soalan untuk anda berfikir. Bentuk muka bumi yang pelbagai ini merupakan habitat yang berbeza bagi tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Itu yang perlu awak fikirkan. Bagaimana bumi ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ada habitatnya yang berbeza-beza. Misalnya manusia habitatnya di bumi. Sekiranya di planet Marikh manusia tak boleh hidup. Sekiranya di planet lain-lain manusia sukar untuk hidup sebagaimana manusia hidup di bumi. Maka tumbuh-tumbuhan semula jadi pun begitulah keadaannya. Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar, begitulah keadaan habitat sebenar mereka. Okey, yang pertama dalam kategori bentuk muka bumi dalam faktor bentuk muka bumi, yang pertama ialah tanah pamah. Kawasan tanah pamah di Malaysia dan Amazon, Brazil dilitupi hutan hujan tropika. Di Malaysia terdapat pokok meranti, jelutong, cengal, merbau dan seraya. Manakala di Amazon terdapat pokok wimba, Brazilian, mahagoni, lapuna, ficus dan juga getah. Okey, sejarah. Sejarah, anda pun belajar sejarah. Sejarah sejarah kedatangan penjajah ke tanah Melayu. Mereka bawa getah daripada Brazil lah. Dan ditanam di tanah Melayu. Sampai sekarang tanah Melayu masih tanam dengan pokok getah. Dan pokok getah merupakan komuniti utama, antara komuniti utama yang dieksport ke luar negara. Sebab tu noreh getah ataupun peladang getah, mereka menghasilkan susu getah untuk dieksport melalui aktiviti mereka sebagai penoreh getah. Okey, cikgu teringat bagaimana berkaitan dengan penoreh getah. Seringkali cikgu tanda kertas soalan pelajar, dia tanya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi bila diberi peta topografi adalah kawasan getah. Bila diberi peta topografi ataupun peta lakar adalah kawasan penanaman getah. Jadi dalam soalan bahagian B biasanya dia akan tanya apakah kegiatan utama penduduk di kampung dalam peta. Kampung B di dalam peta. Contohnya soalan macam tu. Ada pelajar dia tulis getah sahaja. Kalau getah sahaja memang tak boleh lah. Markah. Dia kena sebut penoreh getah kalau dia tanya berkaitan dengan kegiatan ekonomi dekat situ. Penoreh getah. Okey. Cikgu silap. Maaf. Kalau dia tanya berkaitan dengan pekerjaan, pekerjaan adalah penoreh getah. Okey. Kalau kegiatan ekonomi, pertanian ataupun menoreh getah, boleh juga menoreh. Ataupun awak tulis pertanian. Pertanian lepas tu getah. Boleh. Itu boleh. Tapi kalau tulis
dia tanya kegiatan pekerjaan, awak tulis getah saja, itu salah. Okey, tanah pamah di Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, India dan Bangladesh dilitupi oleh hutan monsun tropika seperti pokok jati, cendana, pingkado, damar, mahogani, teak dan sal. Ini antara jenis-jenis tumbuh-tumbuhan di kawasan tanah pamah di negara-negara yang mengalami iklim monsun tropika. Sebab itu dalam topik ini dia menjelaskan bagaimana keadaan iklim di sesebuah negara ini menjadikan kawasan tersebut berbeza dari segi tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar. Kalau kita kaji berkaitan dengan kegiatan ekonomi pun berbeza mengikut keadaan iklim. Yang tu kalau silibus lama dia bincang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di kawasan iklim-iklim tertentu berbeza. Okey, tanah pamah di Tasik Great St. Lawrence iaitu di Kanada pula dilitupi oleh hutan konifer. Hutan konifer. Kawasan tanah pamah yang luas mempunyai banyak sumber makanan telah menjadi habitat semula jadi pelbagai hidupan liar. Di Malaysia terdapat hidupan liar seperti gajah, harimau, badak sumbu, pelbagai spesies monyet, arnab, rusa dan musang. Manakala di Amazon terdapat hidupan liar seperti puma, jaguar, anaconda dan ikan piranha. Okey, kalau kita lihat di Amazon ni hidupan liarnya jenis yang ganas. Yang ganas misalnya puma. Kalau kita kat negara kita ni harimau bintang. Itu pun dah pupus. Harimau bintang. Harimau bintang ni tak adalah seganas puma dengan jaguar. Anaconda, ular sawa tu kalau kat Malaysia ni boleh main dekat zoo negara tu, boleh buat pameran lagi. Tapi anaconda lagi ganas. Sama juga dengan ikan piranha. Ikan piranha ni ikan yang ikan gergasi lah kalau kiranya. Dia sangat ganas Okey, ini contoh-contoh kawasan tanah pamah utama di dunia. Okey, untuk soalan-soalan berkaitan dengan tanah pamah, senang saja untuk awak tackle. Ada perkataan dataran dan juga lembangan, itulah kawasan tanah pamah. Kalau dia tulis selain daripada dua ni, itu bukan lagi kawasan tanah pamah lah. Kawasan tanah tinggi dia panggil banjaran. Kalau kawasan tanah pamah dipanggil dataran dan juga lembangan. Lembangan ni kawasan saliran Kawasan saliran ni juga adalah kebanyakannya kawasan tanah pamah. Okey, di tanah pamah yang digambarkan dalam buku teks awak ni, dataran Siberia Barat, dataran Manchuria, lembangan Kongo, lembangan Ganges Brahmaputra dan lembangan Murray. Okey. Kelima-lima jenis dataran dan juga lembangan ini dia disenaraikan mengikut jenis iklim lah. Okey, ni contoh hutan konifer di Kanada. Cantik dia punya, bersihnya air. Tengok kat Malaysia boleh jadi cermin ni macam ni tak air sungai kita. Kat Malaysia ni air sungai pun ya Allahu Akbar. Bagaimana keadaan nak jadi macam di kawasan-kawasan yang negara-negara yang mempunyai sistem saliran yang bersih. Kalau di Jepun
Kalau anda berpeluang pergi ke Jepun, pergilah ke Jepun. Melihat kecantikan di kawasan Jepun, di negara Jepun. Cikgu dikabarkan rakan-rakan cikgu yang pergi ke sana, dalam longkang dia tu boleh ternak ikan. Ikan apa? Ikan yang cantik tu. Boleh ternak ikan. Kita dekat longkang apatah lagi. Kalau kat sungai tu dah macam gitu. Kotornya sungai, keruhnya air. Lepas tu sampah menghala ke sungai tu, masuk ke kawasan sungai. Ya Allah, tengoklah sungai kat Malaysia ni. Kalau awak belajar tinggi sampai ke peringkat PhD, buatlah kajian pasal sungai. Buat satu kajian bagaimana untuk memulihkan sungai-sungai di Malaysia. Supaya bersih sebagaimana ni di Kanada ni. Ni sungai Great St. Lawrence tak salah cikgu ni agaknya. Di kawasan hutan conifer tu. Di kawasan tanah tinggi. Yang kedua, faktor yang kedua dalam bentuk muka bumi ialah kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi merupakan kawasan yang berketinggian melebihi 180 dari aras laut. 180 meter dari aras laut. Itu sumber daripada Jabatan Ukur dan Pemetaan pada tahun 2016. Yang menentukan ukuran dari aras laut ini adalah sumbernya daripada Jabatan Ukur dan Pemetaan. Ini kerja mereka lah, Jabatan Ukur dan Pemetaan, ataupun dipanggil JUPEN. Siapa yang minat nak kerja dalam bidang ukur tanah dan seronok ni. Ni antara cita-cita cikgu jugalah ni. Masa dulu tingkatan 4, cikgu jumpa cikgu punya cikgu geografi tu. Cikgu saya minat nak kerja ukur tanah. Cikgu saya dia kata tak payahlah kerja ukur tanah, sekarang tak ada kerja. Anak dia tu dia ceritalah, anak dia pun ambil diploma ukur tanah, tak ada kerja. Kalau zaman cikgu sekolah dulu dia matching kepada kerja. Dulu kita minat benda tu, tak payahlah, tak ada kerja lah apalah. Masuk universiti kos apa ni, tak ada kerja lah apalah. Tetapi zaman awak ni berbeza. Awak pergi ke universiti, tak semestinya awak keluar kerja apa yang awak belajar kat universiti tu. Belajar kat universiti maksudnya awak ambil kursus engineering. Tak semestinya awak keluar tu jadi jurutera. Berapa ramai jurutera, berapa ramai usahawan kat Malaysia ni yang berkelulusan jurutera ataupun yang berkelulusan engineering menjadi usahawan. Sebab bila masuk universiti bukanlah kita setting minda kita untuk kerja apa yang kita belajar. Ataupun kerja apa yang belajar di dalam kuliah. Sedangkan di universiti ini banyak benda boleh belajar. Cikgu sendiri masuk universiti, cikgu belajar banyak perkara. Sebab itu digelar sebagai universiti ini adalah gedung ilmu. Gedung ilmu, universiti kehidupan. Tempat kita belajar kehidupan di universiti. Bukan hanya kita masuk kelas, keluar kelas, belajar adab benda tu sahaja. Sebab itu anda daripada MCKK ni biasanya dia dilatih sebagai pemimpin. Dilatih sebagai pemimpin. Masuk universiti jadi pemimpin. Kat sekolah sekarang cikgu tak tahulah macam mana budaya kepimpinan yang diterapkan kepada kamu semua. Tetapi kalau belajar dengan cikgu terapkan ilmu kepimpinan. Cikgu suka berbahas dengan pelajar.
pelajar yang tanya cikgu, yang berbahas dengan cikgu, cikgu menyambut baik mereka tu. Apa tu adalah dia tanya berkaitan dengan banyak tanya, banyak berbahas, cikgu suka. Tak masalah, kita boleh lontarkan idea atau pandangan yang berbeza. Okey, di kawasan tanah tinggi, tumbuh-tumbuhan akan berbeza-beza mengikut ketinggian, terutama selepas ketinggian melebihi 1,200 meter dari aras laut. Ni pun sama. Dia panggil ukurannya dipanggil dari aras laut. Maksudnya ukurannya dari aras laut. Sama dengan permukaan laut tu sehinggalah ke atas ketinggiannya melebihi 1,200 bagi kawasan tanah tinggi. Negara kita banyak kawasan tanah tinggi yang merupakan kawasan pelancongan. Antaranya mana? Tanah tinggi Cameron, tanah tinggi Genting. Okey. Ini juga cikgu nak bagi tahu berkaitan dengan apa tu, kalau awak tulis tanah tinggi, tak perlu lagi awak tulis Highland. Contohnya, tanah tinggi Cameron. Tak perlu lagi awak masukkan Highland. Tanah tinggi Cameron Highland. Salah macam tu. Pilih salah satu, sama ada awak nak sebut tanah tinggi Cameron ataupun nak sebut Cameron Highland. Sama, Highland tu maksudnya tanah tinggi lah bahasa Melayu. Tetapi dia dibolehkan sebab nama itu dah sebati dengan masyarakat kita, Cameron Highland, Genting Highland. Okey. Dan beberapa lagi kawasan tanah tinggi yang merupakan kawasan pelancongan di negara kita. Zaman sekarang ni lagilah banyak kawasan tanah tinggi yang diteroka oleh rakyat Malaysia. Tujuannya untuk apa? Untuk hiking. Sekarang ni budaya hiking tu dah menular satu Malaysia. Bagus sebenarnya, cikgu suka menjadi budaya masyarakat kita menjaga keindahan bumi kita. Maksudnya kita tak perlu pun melancong ke luar negara. Negara kita pun dah banyak keindahan alam semula jadi. Kalau di kawasan cikgu tu ada satu kawasan tanah tinggi dah viral dah sekarang. Hampir setiap minggu ada orang pergi hiking. Okey, baguslah tu. Itu adalah budaya yang patut kita terapkan. Lama kelamaan kita akan rasa cinta kepada kawasan tanah tinggi yang kita ada kat Malaysia ni. Selain daripada kita rasa cinta kat situ, kita sama-sama jaga kebersihan di kawasan tersebut. Dan kita akan rasa lebih sensitif sekiranya berlaku pencemaran di kawasan yang dikunjungi ramai. Pernah satu ketika cikgu pergi ke Gunung Lambak. Gunung Lambak di Keluang Johor. Nak naik gunung tu, kat bawah ni berlambak sampah. Ni salah satu punca juga, mereka yang tak peka dengan persekitaran akan membuat sampah di kawasan tersebut. Kalau sekarang ni viral lah, nak pergi hiking apa semua. Bila dah viral ke, biasalah kita nak ambil gambar, nak posting-posting apa dan sebagainya. Tapi kena ingat jaga kebersihan, jaga alam sekitar di kawasan yang kita pergi tu. Sebagai satu kawasan pelancongan. Jadi kita kena jagalah. Ini pesanan kepada awak yang akan jadi masyarakat nanti, tolong peka kepada persekitaran. Di sekolah pun kita, pendidikan kita menerapkan supaya kita menjaga kebersihan. Bagaimana di sebuah sekolah tu, dia mengajar murid-muridnya untuk menjalani kehidupan yang akan datang dengan cara pelbagai cara lah, bukan hanya di bilik darjah, di kawasan sekolah, nak pergi
nak pergi kantin kena beratur. Jadi beratur itu penting. Bila awak jadi masyarakat yang dewasa, janganlah tak beratur kalau nak beli tiket kapal terbang ke tiket apa tu? Tiket ERL ke dan sebagainya, kena beratur, kena hormati orang yang datang dulu dan sebagainya. Kena beratur lah. Jadi ilmu ini diterapkan di sekolah. Di sekolah kita terapkan supaya pelajar beratur. Nak pergi mana-mana kena beratur. Terutama dalam kelompok. Nak pergi kantin tak boleh serbu macam tu. Bukan di musim KP ni saja kita kena beratur nak pergi ke mana-mana kena ikut SOP, beratur. Masuk jalan lain, keluar jalan lain, bukan musim PKP saja. Kena terapkan sepanjang kehidupan awak, kena hormati orang. Bila kita beratur, kita menghormati orang lain. Okey. Sama juga dengan kepentingan menjaga masa. Di sekolah kita terapkan masa bunyi loceng. Ada setengah sekolah dia tak pakai loceng lagi dah. Tujuan apa? Tujuan supaya nak terapkan supaya para pelajar ni alert dengan masa. Kalau tak pakai loceng pun awak dah pakai jam. Jam tu canggih-canggih semua. Canggih dah jam awak ni, ada yang smartwatch dan sebagainya. Digunakan untuk apa? Tujuan apa pakai jam? Tujuannya untuk membahagi-bahagikan masa. Kalau pergi kantin tu rehat hanya 20 minit. Pandai-pandailah awak nak jaga 20 minit awak tu supaya tidak ketinggalan kelas selepas rehat. Selepas waktu rehat tu terus ambil masa pergi kantin dalam 10 minit ke 13 minit dah siap. 5 minit yang terakhir tu dah bersiap nak ke kelas. Bukan 20 minit dekat kantin, habis 22 minit baru nak masuk kelas. Itulah bukan budaya yang bagus yang pelajar-pelajar amalkan. Yang patut amalkan ketepatan masa, menghargai masa dan sebagainya. Okey, seterusnya berkaitan dengan tanah tinggi juga. Terdiri daripada pokok-pokok bantut rendah dan renek seperti oat, laurel, palma, pakis, lumut dan kulampir. Okey, ini adalah jenis-jenis pokok yang renek. Di kawasan tanah tinggi dia ada pokok-pokok yang renek di bawah, di lantai. Lantai bumi, lantai tanah tinggi tu dia ada lantai dia. Okey, hidupan liar di kawasan tanah tinggi adalah seperti kambing gurun, tupai, serigala dan ilama. Okey, jenis-jenis hidupan liar ini adalah terdapat di kawasan yang beriklim tertentu. Contohnya kambing gurun sudah tentulah di kawasan iklim gurun panas. Okey, jadual 3.1 adalah perbandingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar antara banjaran Keroka dengan banjaran Himalaya. Okey, banjaran Keroka dan banjaran Himalaya merupakan kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi ini mempunyai tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang berbeza. Okey, contohnya di banjaran Keroka, tumbuhan semula jadi dikenali sebagai rhododendron buzzifolium. Di kawasan tersebut ada tupai tanah Gunung Borneo, lumut summit red, kulampir whitehead trogon. Whitehead trogon ni cikgu dah search kelas malam tu cikgu dah search. Dia macam burung burung yang cantik kalau awak pandai kalau awak pandai melukis. Cantik burung tu. Nanti cikgu searchnya untuk rakaman ini cikgu perlu search juga supaya yang melihat rakaman ini nampak.
Ya. White-head trogon. Ya, cikgu tengah share white-head trogon. Cikgu punya komputer ni dah slow. Grafik card dia punya RAM tu tak cukup lagi lah. Kalau sebelum ni laju je cikgu, bila buka 2-3 browser ni boleh boleh lah nampak. Tapi sekarang dah macam dah slow lah sikit. Kena hantar kedai lah jawabnya. Okey, ni white-head trogon. Ya, cikgu tunjuk ni contoh white-head trogon, adult female. Ni yang perempuan yang betina punya whitehead lah. Cantik ni. Kalau siapa yang minat melukis ni boleh melukis macam ni. Ni kredit kepada John Candy .co.uk kredit, cikgu kreditkan sebab ni rakaman Okey, tumbuh-tumbuhan mula jadi yang seterusnya ialah paku pakis, beruang matahari, beruang madu, periuk kera, katak pokok kinabalu, orkid, lepok cat, halia binturong. Okey, manakala di banjaran Himalaya pula, tumbuhan semula jadinya terdiri daripada barberry, hidupan liarnya adalah Eurasian brown bear, lumut Asiatic brown bear, kulampir Himalayan shero, birch snow leopard, cheddar rhesus monkey, Himalayan pine, Eurasian kingfisher, dan yang terakhir tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan banjaran Himalaya iaitu juniper. Manakala hidupan liarnya sumber diubah sesuai daripada The Environment, The Encyclopedia of Malaysia, Archipelago Press 2004. Ni sumber daripada mereka lah. Jenis tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar bagi banjaran Kroka dan juga banjaran Himalaya yang merupakan kawasan tanah tinggi. Okey, ni contoh gambar-gambar yang terdapat di kedua-dua banjaran tersebut. Ini lumut. Kalau awak pergi balik kampung, balik rumah atuk ke opah ke, nenek ke dan sebagainya, pergilah ke kawasan hutan. Ajak opah, datuk, nenek awak tu minta nak masuk kawasan hutan. Ataupun di belakang kawasan rumah mereka mungkin ada ni. Pokok getah yang telah ditebang ataupun pokok-pokok yang besar yang dinaiki lumut. Ni lumut kawasan
Pokok tu dia ada lumut-lumut di kawasan akar dia ni. Ni Eurasian brown bear. Terdapat di kawasan tanah tinggi tersebut. Okey, seterusnya pinggir laut. Pinggir laut adalah bentuk muka bumi yang ketiga. Kawasan pinggir laut adalah seperti pulau, pantai berpasir, pantai berlumpur dan paya air masin. Terdiri daripada tumbuh-tumbuhan yang tahan tiupan angin dan air laut seperti semak, samun, pentagor laut, jembelan laut, mengkuang laut, pokok bakau dan pokok kelapa. Serta pokok menjala seperti tapak kuda. Ini kawasan pinggir laut tersebut ada jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang berbeza di kawasan lain, kawasan-kawasan lain, misalnya di kawasan tanah pamah dan juga kawasan tanah tinggi. Okey, pinggir laut sesuai untuk hidupan liar seperti ular, siput, ketam, anjing laut dan umang-umang. Umang-umang tu yang awak tengok dia masuk dalam cengkerang siput. Dia tak ada cengkerang. Dia masuk dalam cengkerang orang lah, masuk dalam siput punya. Okey, ni dalam jadual 3.2 lokasi hutan pantai di negara-negara terpilih. Ada beberapa negara yang disenaraikan tu. Ada 5 negara, antaranya Malaysia, Thailand, Indonesia, Australia, Amerika Syarikat. Bila sebut negara-negara ni boleh lah. Selepas COVID-19 ni awak tanamkan azam nak pergi ke luar negara. Nak pergi ke luar negara. Kalau tak boleh pergi dengan ibu bapa, tanamkan azam untuk pergi sendiri. Nanti bila dah besar dewasa nanti, mintalah belajar di luar negara. Contoh di Australia, di Amerika, di Thailand. Di negara Thailand ni ramai rakyat Malaysia tak sambung belajar kat sana. Pergilah Universiti Bangkok, belajar sejarah. Dulu masa cikgu belajar sejarah, pensyarah cikgu daripada Thailand. Cikgu ingat lagi pensyarah tu. Lorat dia, belajar bahasa Melayu kan. Boleh cakap lah bahasa Melayu tu, boleh lah. Tapi tak adalah cakap selalu. Dia orang Thailand di kawasan Bangkok sana, dia susah nak cakap bahasa Melayu, tak pandai lah. Sebab dia bahasa harian mereka tu bahasa Thai. Tak seperti mana di kawasan Thailand yang di selatan Thailand ni. Selatan Thailand dia boleh cakap bahasa Melayu. Sebab kehidupan dia kat kampung-kampung tu cakap, walaupun dia guna bahasa Thai, dia cakap juga bahasa Melayu. Terutama yang jual tom yam dekat kawasan-kawasan awak tu. Itu daripada Thailand, yang selatan Thailand lah. Boleh cakap bahasa Kelantan dan sebagainya lah. Okey, di Malaysia contoh lokasi hutan pantai antaranya di Pulau Rumbia, Pulau Tioman, Pulau Redang. Manakala di Thailand, pantai Pree. Kalau sebut Thailand ni lain sebutannya. Koh Samui, Pulau Pipi. Indon pula, Pulau Raja Ampat, Kepulauan Bangka Selatan, Pantai Barat Sumatera. Di Australia, hutan pantainya di kawasan pantai Whitehaven, Teluk Wineglass. Manakala di Amerika Syarikat, hutan pantainya berada di kawasan pantai Coast Guard dan juga Teluk Hana Uma. Ni contoh lokasi hutan pantai bagi negara-negara yang disenaraikan ni lah. Ni Teluk Hana Uma, Pulau Hawaii, ni Koh Samui. Cikgu lama dah nak pergi ni Koh Samui ni, tak dapat lagi. Ni contoh umang-umang, umang-umang, Pulau Tioman, Pahang, anjing laut. Ni antara hidupan liar yang terdapat di kawasan pinggir laut. Ni Pulau Tioman. Siapa yang pernah pergi Pulau Tioman,
Inilah kawasan cantik sangat. Cikgu pernah pergi ke pulau di 12 pulau di Mersing saja pada 2019 tak sampailah di Pulau Tioman. Kena kalau lalu ikut JT di Mersing boleh juga ke Pulau Tioman. Tapi mengambil masa lamalah sikit berbanding pergi ke pulau di Mersing tu. Ambil masa 2 jam tak silap cikgu. Seronok sana, best Bila belajar geografi awak boleh terapkan ilmu-ilmu ni travel, hiking dan sebagainya tu. Barulah awak mencintai alam sekitar dengan cara belajar geografi ni. Okey, yang keempat, saliran. Saliran seperti sungai dan tasik kebiasaannya mempengaruhi jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Saliran terbahagi kepada 2 jenis iaitu bersaliran baik dan bersaliran buruk. Kawasan bersaliran baik merujuk kawasan yang tidak bertakung air. Okey. Bumi yang beralun di kawasan ceruk bukit dan tanah pamah. Ni tadi nampak gambar cikgu, tak nampak dah. Stop sharing. Sekejap cikgu nak bagi nampak. Nampak ni. Okey, kawasan bersaliran baik dan tidak bertakung air merupakan kawasan yang subur dan dilitupi oleh banyak tumbuh-tumbuhan semula jadi seperti yang terdapat di kawasan hutan tropika, hutan monsun tropika, hutan konifer dan hutan Mediterranean. Okey, ni kawasan Sungai Mississippi. Kawasan Sungai Mississippi ni di iklim apa? Terdapat di dalam iklim apa? Steppe Okey. Ini rusa. Rusa sejenis hidupan liar yang terdapat di kawasan saliran. Kawasan saliran ni kawasan yang berdekatan dengan hutan lah. Bentuk muka bumi yang bersaliran baik dihuni oleh pelbagai spesies hidupan liar seperti rusa, kijar, mus, badak sumbu, harimau dan gajah. Ni mus, macam rusa tapi dia punya tanduk dia macam ni. Okey, ni contoh air terjun ke Jufel. Cantik sangat dia punya air, bersih. Cantiklah kan. Kawasan macam ginilah kita nak terdapat di Malaysia. Kawasan ini kita jaga sama-sama walaupun kerajaan menjadikan kawasan itu kawasan pelancongan. Jadi tidak bolehlah kita merosakkan kawasan tu. Tempat kita nak beristirahat, kita nak melancong di kawasan tu, kita nak merehatkan minda kita. Kalau tengok sampah, agak-agak minda kita tu tenang ke tak tengok sampah berteraburan di kawasan yang dijadikan kawasan pelancongan. Tak boleh lah. Jadi kena sama-sama jaga kawasan yang kita jadikan kawasan pelancongan. Bukan kawasan pelancongan saja yang perlu kita jaga. Sekarang ni kurangnya kesedaran sivik rakyat Malaysia untuk jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Okey, kawasan bersaliran buruk merujuk kepada kawasan tanah rendah yang sentiasa bertakung air. Kalau air yang bertakung itu adalah kawasan bersaliran buruk. Misalnya di kawasan paya air tawar, kawasan pinggir laut yang berlumpur membentuk kawasan paya air masin. Kalau kawasan berdekatan dengan laut, paya air masin. Kalau kawasan yang berdekatan dengan air tawar, dia membentuk hutan paya air tawar.
Okey, kawasan ini sinonim dengan tumbuh-tumbuhan yang memerlukan air yang banyak serta mampu hidup di kawasan berair sepanjang masa seperti pokok bakau, pokok nipah dan mengkuang. Kalau awak duduk kampung terutamanya pelajar yang duduk di kawasan Taiping. Taiping tu pergi ke, alah cikgu lupa kawasan tu. Yang dekat Miudam Makjah tu. Situ cikgu pergi. Cikgu pergi dia ada apa? Yang kunang-kunang tu, yang malam tu, itu kawasan pokok bakau dan juga pokok nipah serta mengkuang itu kawasan paya. Kawasan bersaliran buruk amat sesuai untuk hidupan liar yang sinonim dengan kawasan berair seperti biawak, buaya, memerang, burung sobir dan ular. Jadual 3.3 ni menunjukkan lokasi hutan paya air masin dan hutan paya air tawar di negara-negara terpilih. Negara-negara yang tersenarai iaitu Malaysia, Thailand, Brazil dan juga Australia. Cuba tanamkan hajat awak ni nak pergi ke negara-negara ini. Thailand cikgu pernah pergi, Singapura cikgu pernah pergi dan juga Indonesia cikgu pernah pergi. Belum sampai ke Brazil, belum sampai ke Australia. InsyaAllah ada rezeki, insyaAllah boleh pergi ke hutan Amazon. Tu antara tempat yang ingin cikgu lawati selain daripada Mekah lah. Mekah tu memang kita nak pergilah, hajat setiap hari, setiap tahun ada hajat untuk pergi ke sana. Orang Islam memanglah dia akan ada hajat untuk ke sana. Okey, hutan paya air tawar iaitu Tasik Bera, Delta Rajan, Meludang. Manakala di Thailand, Toh Daim, Lembah Menan Cepraya, di Brazil, Patana Mato Grossense. Australia Burman Forest dan di Kakadu National Park Northern Territory. Ini adalah kawasan-kawasan hutan air paya air tawar hutan paya air tawar. Bukan hutan air payau. Hutan paya air tawar. Hutan paya air masin pula di Malaysia terdiri daripada Teluk Lahad Datu, Teluk Merudu dan Kuala Gula. Kuala Gula ni famous untuk pergi ke kawasan gua. Okey, di Thailand wilayah Panga, Pulau Pipi. Pulau Pipi pun ada hutan paya air masin. Kalau kita belajar berkaitan dengan pinggir laut tadi ada dah kan disebut sebagai Pulau Pipi. Ni dalam hutan paya air masin pun ada Pulau Pipi. Di Brazil, Pulau São Vicente iaitu Teluk selain pada tu iaitu Teluk Santos. Manakala di Brazil, hutan paya air masin, Daintree River, Darwin Shaw. Ini nama-nama yang perlu awak ingat lah. Jenis hutan paya air tawar pun awak kena ingat. Macam mana jenis tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar yang terdapat di hutan paya ni. Hutan paya air tawar jenisnya macam mana. Hutan paya air masin jenisnya macam mana. Dan kawasan ini pun kena ingat. Mungkin dia akan keluar dalam bahagian B kalau biasalah bahagian B. Okey, ini contoh lembah Menan Cepraya di Thailand. Paya Everglades, Florida. Cantik tengok ni. Walaupun ada tumbuh-tumbuhan macam ni tumbuhan yang hidup di kawasan paya ni. Tak perlulah kita nak usik. Biar dia duduk baik-baik sebagai ekosistem. Okey, seterusnya tanah. Tanah. Tumbuh-tumbuhan semula jadi hidup subur di kawasan tanah mengikut kesesuaian
dan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan tersebut. Ini faktor yang kedua lah. Faktor yang pertama bentuk muka bumi. Yang kedua faktor tanah. Tadi bentuk muka bumi tadi diperincikan kepada 4, iaitu tanah tinggi, tanah pamah, tanah tinggi, pinggir laut dan juga saliran. Cukuplah 4 itu adalah anak kepada faktor yang pertama tadi. Faktor yang pertama bentuk muka bumi. Itulah diperincikan kepada 4 jenis bentuk muka bumi. Ni faktor yang kedua, tanah. Tanah ni dia ikut kesesuaian tumbuh-tumbuhan. Tanah ialah lapisan paling atas di permukaan bumi yang terhasil daripada 2 bahan, iaitu bahan organik dan bahan bukan organik. Bahan organik terhasil daripada proses perebutan sisa tumbuh-tumbuhan dan bangkai haiwan. Manakala bahan bukan organik terhasil daripada proses pemecahan batuan akibat tindakan luluh hawa. Proses luluh hawa ni awak kena tahulah bagaimana berlakunya proses luluh hawa. Proses luluh hawa ni dia kembang kecut. Akhirnya dia tersepai dan pecah jadi tanah. Okey, setiap bahan yang mengalami proses perebutan dan pemecahan akan membentuk nutrien tanah yang subur dalam bentuk humus dan garam galian. Komposisi bahan-bahan ini akan menentukan kesuburan tanah serta kesesuaian dengan tumbuh-tumbuhan. Jenis-jenis tanah dalam bab ini, dalam bahagian ini ni, faktor tanah ni dia pecahkan jenis-jenis tanah yang terdapat di iklim-iklim tertentu. Dipecah kepada iklim lah. Okey, contohnya tanah Chernozem di kawasan padang rumput hawa sederhana. Ni warna hitam. Tanah Chernozem merupakan tanah hitam yang terdapat di kawasan padang rumput yang mengalami iklim step. Sesuai untuk pertumbuhan rumput-rumput, bunga-bungaan dan tumbuh-tumbuhan renek. Pada musim sejuk, tanah akan membeku menyebabkan rumput-rumput di kawasan step mempunyai akar yang pendek. Contoh tumbuh-tumbuhan big blue stem grass, buffalo grass, big blue stem grass, switch grass, fiddle grass dan frigate sagebrush. Brush ke brush ni. Okey, contoh hidupan liar, coyote, bobcat, badger, saiga, antelope. Okey, ni contoh contoh tanah Chernozem ni yang warna hitam. Keyword dia warna hitam tanah hitam yang terdapat di padang rumput. Okey, iklimnya iklim step. Itu kata kunci dia. Tanah permafrost di kawasan hutan tundra. Ini tanah beku disebabkan suhu yang sejuk melampau. Tanah permafrost adalah kurang subur, sejuk dan membeku sepanjang tahun menyebabkan hanya tumbuhan yang mempunyai daya tahan yang tinggi hanya mampu hidup di kawasan tanah ini. Contoh tumbuh-tumbuhan lika, lumut, kulampe, willow, beech dan heath. Contoh hidupan liar beruang kutub, karibu, musang Arktik, arnab Arktik dan lemming. Ini contoh hidupan liar. Dalam topik ini dia senaraikan terus contoh tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan liar. Di kawasan tanah ni sesuai untuk hidupan apa? Tumbuhan yang jenis macam mana? Ini glosari merujuk kepada luluh hawa tadi. Proses hakisan atau peluluhan batu batan yang disebabkan oleh keadaan iklim setempat. Okey, seterusnya tanah aridisol di kawasan gurun panas. Kalau kita tengok tanah ini berkeping-keping di kawasan gurun panas, terlampau panas dia berkeping ni. Di Malaysia pun kalau kawasan tersebut
terlalu panas, dia merekah. Tapi merekah di tanah kat tempat kita merekah. Berkeping ni biasanya tanah lumpur. Tanah lumpur bila naik ke kawasan daratan, dia akan berkeping macam ni juga. Okey, tanah pasir yang kering dan tandus menyukarkan pergerakan dan menjadikan hidupan liar di gurun panas kurang aktif, terutama pada siang hari. Contoh tumbuh-tumbuhan, pokok kaktus, pokok akasia dan pokok kurma. Ni kawasan pokok-pokok yang jenis tahan air lah ni. Contoh hidupan liar, unta, rusa, gezel, oryx, musang, fenek dan tikus jebor. Ni awak perlu cari dalam internet lah macam mana bentuk unta. Pelajar hari ni mungkin tak tahu unta macam mana. Dalam gambar kita ni ada yang ada ada gambar lah. Ada yang tak ada tu kena search dekat internet. Okey, tanah latosol di kawasan hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika. Ni latosol ni kan tanah macam tanah laterit. Ni warna merah macam ni. Di kampung-kampung banyaklah, tapi kat Malaysia dipanggil tanah laterit. Di ni tanah latosol mungkin berbeza sedikit dengan tanah laterit tu. Tekstur tanah latosol ada pelbagai bentuk, sama ada berpasir, liat atau lembap serta berwarna merah atau kuning. Hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika tumbuh dengan padat, tinggi dan mempunyai pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan. Keadaan ini menyebabkan kedua-dua hutan ini menjadi habitat pelbagai jenis hidupan liar yang bergantung sepenuhnya keadaan yang keadaan tumbuhan yang padat, tinggi dan mempunyai pelbagai spesies tumbuhan. Bila kawasan ni padat dengan hutan, maka dia menjadi rumah yang sesuai untuk haiwan. Sebab tu kawasan monsun tropika dengan hujan tropika ni dia banyak spesies hidupan. Okey, bergantung hidupan liar ni bergantung sepenuhnya kepada ekosistem hutan, sama ada sebagai tempat tinggal atau untuk mencari pelbagai sumber makanan. Contohnya tumbuh-tumbuhan seperti pokok jati, cendana, mahogani dan jelutong. Contoh hidupan liar pula seperti gajah, harimau, beruang, kancil dan cerpelai. Okey, di kawasan hutan hujan tropika dan juga hutan monsun tropika. Di Malaysia hutan apa? Inilah iklim yang terdapat juga di Malaysia. Hutan hujan tropika ataupun hutan ataupun jenis iklim khatulistiwa. Ini pokok apa ni? Inilah pokok kaktus. Kalau pelajar yang perempuan tu bolehlah tanam pokok kaktus ni dalam pasu, letak atas meja. Cantik ni. Dalam bilik pun dia boleh hidup ni. Dia tahan air. Dia boleh tahan air. Panas pun boleh tahan. Okey, tanah pozol di kawasan hutan konifer. Tanah pozol adalah nipis, beraksid dan beku. Kalau dekat tempat cikgu ni tanah macam ni banyak di kawasan ladang sawit. Mungkin dikesan daripada baja dan juga racun. Dia nampak beraksid. Macam ni lah. Okey, tumbuh-tumbuhan semula jadi yang tumbuh di kawasan ini mempunyai akar yang pendek, tidak menerjah jauh ke dalam tanah. Berbeza dengan yang di kawasan gurun, dia mempunyai akar yang panjang untuk menjalar air, untuk mendapatkan air, dia bergerak akarnya. Tapi tanah pozol ni akar pendek. Okey, pokok-pokok renik yang tumbuh di permukaan menjadi sumber makanan dan habitat pelbagai hidupan liar dan hidupan liar di hutan konifer. Hutan konifer ni contoh di negara Kanada lah. Ada latihan lepas ni cikgu bagi, awak kena senaraikan negara yang mengalami iklim-iklim ini. Iklim-iklim
yang disenaraikan dalam buku teks ni awak senaraikan mana negara yang mengalami iklim ini. Okey, contoh tumbuh-tumbuhan pokok pine, cedar, beech, fir, spruce. Manakala contoh hidupan liar moss, elk, lynx, brown bear dan harimau Siberia. Kalau sebut Siberia ni sudah tentu negara Siberia mengalami iklim ini. Iklim inilah dalam yang sesuai dengan hutan konifer ni, iklim apa? Iklim Siberia lah. Okey, seterusnya tanah Terra Rossa di kawasan hutan Mediterranean. Kalau zaman cikgu belajar dulu, Terra Rossa ni sebuah kumpulan rock pada masa itulah. Merupakan campuran tanah liat dan pasir warna merah atau coklat kemerahan. Tanah Terra Rossa menggalakkan pertumbuhan hutan Mediterranean yang terdiri daripada hutan bangkut dan juga hutan pokok tirus di kawasan tanah tinggi. Tanah ini juga sesuai menjadi habitat berbagai jenis hidupan liar. Contohnya tumbuh-tumbuhan seperti rosemary, lavender, laurel dan pine. Manakala hidupan liar yang hidup di kawasan hutan Mediterranean pula serigala, rusa, landak dan juga helang. Sebab itu bila kita belajar berkaitan dengan tanah ni, dia ada kaitan tanah, jenis tumbuhan dan juga jenis hidupan liar. Zaman cikgu belajar di universiti dulu, lecturer cikgu cakap lah, masa tu kita tak tahu. Kata kalau awak tengok tanah tu, awak boleh jangkakan jenis tumbuhan apa kat situ dan jenis hidupan liar apa kat situ. Dulu dia ada kajian lapangan. Setiap sem cikgu ikuti kajian lapangan. Pergilah ke kawasan hutan pantai di kawasan Paya Bakau pada masa tu. Pergi tengok tumbuh-tumbuhan di kawasan Paya Bakau, tanahnya macam mana, dan bentuk haiwan ataupun hidupan liar yang terdapat di kawasan hutan Paya Bakau tu macam mana keadaan dia. Sebab tu dia ada kaitan jenis tanah dengan jenis tumbuh-tumbuhan dan juga jenis hidupan liar. Ada kaitan Okey, bab ini kita akan masuk pada kelas hari Ahad nanti. Kelas hari Ahad nanti kita masuk berkaitan dengan iklim. Okey, itu saja kelas pada minggu ini. Diharap para pelajar dapat mengikuti pembelajaran cikgu ini dan memahami setiap topik yang cikgu ajar supaya awak bukan hanya boleh menjawab peperiksaan, bukan hanya kita belajar ni untuk jawab periksa saja, tetapi terapkan semangat kecintaan kita kepada alam sekitar. Kerana di Malaysia ni banyak sangat khazanah alam. Cuma rakyat kita ni dia lebih menyanjung kepada dunia luar. Sedangkan berapa ramai pelancong daripada Jepun, daripada Amerika, daripada Eropah nak masuk ke negara Malaysia ni. Nak jadi pelancong ke dalam hutan-hutan di negara kita ni lah. Sebab mereka tahu banyak khazanah alam terdapat di negara kita. Ada tumbuh-tumbuhan yang ada kat negara kita ni tak ada kat mana-mana negara. Itu pentingnya kita jaga khazanah alam supaya ia kekal menjadi harta kekayaan generasi kita, generasi kita rakyat Malaysia ni. Sekian itu saja rakaman ataupun sesi pembelajaran cikgu kali ini supaya awak semua boleh memahami apa yang cikgu ingin sampaikan. Mesej yang ingin cikgu sampaikan tidak lain tidak bukan jagalah khazanah alam. Kalau masuk topik lain cikgu akan terapkan mengikut topik tersebut. Tetapi ketahuilah geografi itu nadi kepada
sistem antara manusia dengan alam sekitar. Bagaimana manusia menguruskan alam ini? Bagaimana manusia menguruskan kehidupan sama ada kehidupan flora dan juga fauna yang juga memberi kesan ke atas manusia itu sendiri. Misalnya banjir. Bagaimana kita menguruskan hutan menyebabkan kita menyebabkan apa tu kejadian banjir akhirnya menyusahkan kita. Ada yang boleh meragut nyawa akibat daripada banjir. Bukan banjir itu yang salah. Tetapi kita, bagaimana kita menguruskan hutan ini sehingga tidak dapat dibendung bencana itu. Sedangkan bencana itu biasalah. Bencana ni sentiasa ada. Tetapi cara mana kita menguruskan alam ini ada kaitan kepada pengurusan alam. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah belajar geografi bersama Cikgu Abdul Jabbar. Sekian, terima kasih.